Okay, bismillah. Kali ni kita nak tengok na'at yang ada dekat tempat mubtada. So, na'at dekat tempat mubtada maksudnya mubtada kan mula ayat. Cuba bagi satu contoh. Siapa? Hafiz ada tak Hafiz? Hafiz ada? Siapa Azizi ke? Azizi ada? Ya, Lim. Okey, cuba buat satu contoh Haris hand. Cuba buat satu contoh untuk mubtada, ayat mubtada. Mubtada khabar belajar dalam kelas. Satu contoh untuk mubtada. Okey, contoh untuk ayat mubtada, kita nak cakap contoh kita nak ambil as-sayyarah. Kereta, as-sayyaratu. So, kereta. So, bila kereta mula ayat dan dia isim akan jadi mubtada. Sekarang ni saya tak mau buat mubtada khabar, saya nak buat mubtada na'at dengan khabar. So, contoh saya nak buat kereta yang laju. As-sayyaratu, as-sari, kereta yang laju. Contoh apa? Depan rumah. Amama al-bait. So, sekarang ni kita gabungkan mubtada. Mubtada ni sayyarah. Okey, saya buat ungu untuk menunjukkan man'ut lah, macam biasalah, ungu untuk menunjukkan man'ut. Okey, as-sari'ah yang laju. So, yang laju akan jadi na'at ataupun sifatlah kereta yang laju. So, sari'ah ada alif lam, man'ut, sayyarah ada alif lam. Sari'atu ada ta marbutah menunjukkan muannas, sayyarah pun ada muannas. So, sekarang ni gabungan antara elemen mubtada. So, mubtada dengan na'at. Mubtada dengan na'at dengan khabar lah, khabar kat belakang. Macam tu. Kayaknya saya tak buat ayat biasa lah. Contoh ayat biasa, mubtada saja. Contoh as-sayyaratu. Contoh ni ayat biasa lah. As-sayyaratu amama al-bait. Ni contoh ayat biasa yang mubtada je. Tapi kita nak buat ayat yang ada na'at dekat tempat mubtada. So kita tambah na'at lah, yang laju, kereta yang laju. So sari'ah akan jadi na'at kepada sayyarah. Sayyarah tu tempat mubtada. Okey, so sini saya buat ungu jugalah. Macam tu. So na'at saya buat warna merah macam biasalah, saya lepas. Okey. So macam tu saja. Kita nak tengok pula na'at dekat tempat khabar. So khabar ni maksud dia predikat lah. Kita dah cover dalam kelas dah. So contoh predikat, contoh Ahmad seorang pelajar. So Ahmad akan jadi subjek ataupun mubtada. Seorang pelajar akan jadi khabar ataupun predikat lah. Contoh kita translate pada ayat tadi. Ahmad darisun. So Ahmad darisun, Ahmad akan jadi mubtada. Darisun, darisun yang akan jadi khabar lah. Darisun. Tapi kita tak mau buat ayat ni. Kita nak buat ayat yang na'at tu duduk dekat khabar. Boleh, no problem. Contoh Ahmadu. Kita nak buat na'at tu duduk dekat tempat khabar. Ahmad
Darison. Oh, kita nak cakap apa? Pelajar yang macam mana? Pelajar yang Wasimu. Najah. Al-Wasimu. Al-Wasimu. okey, Wasim yang handsome. Okey, Wasimun. Tak boleh ada al sebab khabar tak boleh ada alif lam. So bila khabar tak ada alif lam, naat pun tak ada alif lam lah. So akan jadi Wasimun. So Darison ni akan jadi naat. Darison ni akan jadi man'ut dan dia khabar lah. So Wasimun ni akan jadi naat. Ahmad pelajar yang handsome, macam tu. So automatik kita akan tahu yang dia gabungan antara elemen mubtada. Tak apa, nanti saya ubahkan. Mubtada tambah dengan khabar tambah dengan naat. Macam tu. Khabar kat sini akan jadi man'ut buat kalau pukul. So naat warna merah. Macam tu. So secara tuntasnya daripada minggu lepas sampai hari ni saya nak tunjuk yang naat ni dia boleh duduk kat macam-macam tempat. Contoh kat sini dia duduk kat tempat khabar Wasimun. Ahmad Darison Wasimun. Darison ni akan jadi khabar dan ada naat selepas khabar. Ahmad pelajar yang handsome. Tak apa, dia duduk kat khabar. Dia naat pun boleh duduk kat mubtada. Contoh mubtada as-sayyarah, kereta. Kita buat sifat pada kereta tu, as-sayyarah tu as-sari'atu, kereta yang laju. So mubtada as-sayyarah lah, duduk awal ayat berganda isim. Minggu lepas kita tengok naat dia duduk kat tempat naib fa'il. So naib fa'il, contoh bila nak buat ayat naib fa'il kena ada fa'il majhul lah. So fa'il majhul durisat, dipelajari ataupun dipelajari lah. Durisat ad-dirasatu. So dirasatu pelajaran akan jadi naib fa'il dan automatik akan jadi man'ut. As-sahlatu yang mudah dipelajari, pelajaran yang mudah. So yang mudah kat sini akan jadi naat. Naat kepada naib fa'il macam tu. Naat pun boleh duduk kat tempat maf'ulun bih. Contoh ayat biasa, ayat maf'ulun bih darasat at-talibatu ad-dirasata. Ad-dirasata ni akan jadi maf'ulun bih. Kita nak buat maf'ulun bih tu ada naat. Boleh, tak ada masalah. Darasat belajar, at-talibatu ad-dirasata maf'ulun bih. As-sahlah yang mudah. So as-sahlah kat situ akan jadi naat kepada maf'ulun bi ad-dirasa. So talibah fa'il, dirasa maf'ulun bi dan dia juga man'ut. Sahlah akan jadi naat. Macam tu saja. Lepas tu kita belajar yang naat pun boleh duduk kat tempat fa'il. So contoh ayat biasa, ayat fa'il, kataba al-muhandisu, tulis seorang jurutera. Kita nak buat naat ataupun sifat pada fa'il ni, boleh, tak ada masalah. Kataba al-muhandisu al-wasimu. So kali ni ada al lah. Sebab apa? Sebab dekat fa'il ni ada alif lam. So naat pun kena ada alif lam macam tu. So muhandisu akan jadi fa'il dan juga man'ut. Wasim akan jadi naat. So naat duduk kat tempat fa'il, naat duduk kat tempat maf'ulun bih, naat duduk kat tempat naib fa'il, naat dekat mubtada. Ini yang inilah. Naat dekat mubtada, naat dekat khabar. Tu antara contoh tempat yang dia boleh duduk lah. Ada banyak lagi tempat dia boleh duduk. Cuma saya highlightkan yang dalam scroll ni sebab kita dah belajar dah kat sekolah. Okay. So hari ni nak tunjuk hari ni saya nak tunjuk kita ambil contoh setiap khabar ni, contoh tempat khabar ni kan. Kita try i'rab dia lah. Okay, kalau sempat, kalau tak sempat tak apalah. Kalau sempat kita tunjuk yang naat dia pun ada bilangan dia jugalah. Contoh kalau Darison ni seorang, naat ni kena seorang lah. Macam syarat yang kita tengok hari tu, minggu lepas, syarat dia naat, syarat keempat naat kena ikut bilangan man'ut lah.
Ini nanti kot. Terus hari ni kita nak tengok naat kena ikut hukum dan baris. Yang ni. So nombor 1 naat kena ikut jantina, kita dah sempat belajar. Nombor 2 naat kena ikut ada alif lam atau tak. Kita dah tunjuk dah. So hari ni nak tengok yang ketiga. Minggu depan lah yang keempat ni naat kena ikut bilangan. Okey. Okey. Ini minggu depan. So hari ni kita nak tengok naat kena ikut hukum dan baris. Okey, no problem. Kita tengok tempat fa'il ni lah. Kita tengok tempat fa'il. Kataba al-muhandisu. So muhandisu kat sini fa'il. Dah. So fa'il. Apa hukum fa'il? Belajar dah dalam kelas. Apa hukum fa'il? Marfu'. Ya betul, marfu'. So fa'il marfu'. Fa waw ain. Marfu' bi al-muhandisu. Bi dhammah. Okay, good. So fa'il marfu' bi dhammah. So naat automatik. Macam misalnya syarat yang keempat naat syarat yang ketiga naat kena ikut hukum dan baris. Ikutlah hukum baris. So bila kita nak i'rab wasim, sekarang ni, dia kena ikut syarat yang ketiga, kena ikut hukum dan baris. So hukum man'ud marfu'. So automatik tempat dia naat lah, tempat memang naat. So naat kita boleh kata ikut hukum, so naat marfu' lah. Naat marfu'. Ikut hukum dan baris. Okey, kalau fa'il marfu' bi dhammah, naat pun marfu' bi dhammah. Macam tu je. Mudah je. Okey. Al-muhandisu seorang. So bila seorang dia marfu' bi dhammah, al-wasimu pun kena ikut bilangan. Seorang. Al-wasimu dhammah. So marfu' bi dhammah habis lah. Macam tu. Boleh kan? Boleh ikut kan? Boleh. Lepas kita nak tengok ni fa'il. Kita nak tengok naat dekat tempat maf'ulun bih lah. So maf'ulun bih kat sini contoh ad-dirasata. So ad-dirasata maf'ulun bih. Dah. So ad-dirasata maf'ulun bih. Apa hukum maf'ulun bih? Apa hukum maf'ulun bih? Tadi fa'il marfu'. Kalau maf'ulun bih Dah lost memory. Mansub lah. ya, Mansub. Mansub. Ni ala-ala kita kajilah. Gaji. Mansub bi? Mansub di fathah. Ya betul. Bil fathah. Macam tu je. Bila maf'ulun bi mansub bil fathah, naat pun dia akan ikut je. Dia akan tiru je. Dia tak ada pendirian, dia ikut je. So naat mansub. Mansub bil fathah. Macam tu je habis. Dirasata seorang, tak ada alif nun, tak ada waw nun, tak ada ya nun, tak ada alif ta, tak ada ta alif nun. So seorang lah, mufrad lah. Bila mufrad, maf'ulun bi mansub bil fathah. Okey, so naat pun tempat dia naat lah. Tempat sini maf'ulun bi, tempat sahlata ni akan jadi naat mansub bil fathah. Lepas tu kita nak tengok pula naat kalau duduk kat tempat marfu' pula. Naib fa'il. So naib fa'il kat sini ad-dirasatu. Ni naib fa'il dia. Ni fa'il majhul lah, fa'il ataupun kata kerja pasif. Dipelajari, dipelajari. Dibuat, diminum, diangkat. So semua yang ada di kat depan tu, yang tu maksud dia fa'il yang pasif ataupun kata kerja pasif. Do research, ad-dirasatu. So dirasatu kat sini akan jadi naib fa'il. Apa hukum naib fa'il? Marfu' juga. Marfu' juga, ya sama. Naib fa'il sama dengan fa'il, marfu'. Marfu' bi? Dhammah. Bi dhammah. Macam tu. Naib fa'il marfu' bi dhammah. So as-sahlatu dipelajari, ad-dirasatu pelajaran, as-sahlatu pelajaran yang mudah.
So na'at automatik dia akan ikut je lah. So na'at dia ikut je yang naib fa'il. Ikut sebelum dia lah. Sebelum dia man'ut kan. Sebelum man'ut. So na'at marfu' juga. Marfu' bidhamma. Habis. Lepas tu kita nak tengok mubtada. So mubtada kat sini sayyara. Tak habis. Mubtada kat sini sayyara. Kita buat sini ya. Okay, as-sayyaratu. As-sayyaratu mubtada. Okay. Kita tahu dia tempat mubtada. Okay, apa hukum mubtada? Marfu'. Tetap marfu'. Banyak tempat yang kita tengok marfu' lah. Marfu' bi Dhammah. dhammah juga. Okey, selalunya marfu' bi dhammah ataupun mansub bil fathah dekat mufrad. Dekat mufrad. Sebab tak ada alif nun. Kalau ada alif nun dia akan jadi lain dah lah. Waw ataupun waw nun ke? Waw nun dia akan bilangan ramai. Okey, as-sayyaratu as-sari'atu akan jadi na'at. Bila tempat na'at dia akan ikut je man'ut. Man'ut dia kat sini sayyarah. Man'ut dia kat sini sayyarah. So bila man'ut dia sayyarah, na'at akan ikut je lah apa yang ada kat man'ut. So as-sari'atu yang laju akan jadi na'at lah. Tempat dia na'at, bagi tahu na'at dia. Apa hukum dia? Hukum dia ikut je yang man'ut, marfu'. Marfu' dengan apa? Marfu' bidhammah. Macam tu saja. Habis untuk mubtada, betul kita tengok khabar pula. Khabar. Contoh kat sini khabar siapa? Darisun. Ahmad darisun. Ahmad seorang pelajar. Tapi kita buat ayat na'at, Ahmad darisun wasimun. So, darisun kat sini akan jadi khabar. Ahmad yang betul lah. Ahmad tu mubtada. Mubtada marfu' bidhammah. So, darisun akan jadi tempat khabar. So, apa hukum khabar? Marfu'. Tetap marfu'. Form 4 ni banyak marfu' ya. Masuk form 5 macam-macam sikit lah. Marfu' bi? Dhammah. Ya betul, marfu' bi dhammah juga. Kalau darisun ni ada na'at, so darisun akan jadi tempat man'ut jugalah. So tak perlu cakap lah yang dia man'ut, saya nak tunjuk lah. Just cakap dia khabar lah. So na'at kat sini kita dapat wasimun yang handsome. Kenapa tak ada alif lam? Sebab man'ut tak ada alif lam. Mana man'ut dia? Man'ut dia darisun. Darisun tak ada alif lam. Wasimun pun tak perlu ada alif lam lah. So sini akan jadi na'at. Okey, na'at marfu'. Sebab apa marfu'? Dia ikut je. Kalau orang tanya apa hukum na'at, jawab je dia akan ikut nak man'ut. Ikut hukum man'ut. Man'ut mansub, na'at pun mansub. Man'ut majrur, na'at pun majrur. So marfu' bi dhammah. Man'ut marfu', na'at pun marfu' lah. Habis. Tu dia jadi makruh pula kan? Apa? Betul dia jadi makruh pula kan? Benda apa? Lepas tu dia jadi makruh pula kan? Man'ut, man'at, lepas tu jadi makruh pula kan? Makruh Mim, kaf, ro, ha, waw, ha. So makruh. Makruh maksudnya dibenci. Dia asal pada karaha. Kariha yahruh. Kariha. Kariha. Fi'il mudhari' dia akan jadi yakrahu. So isim fa'il dia, isim fa'il belajar lah. Apa isim fa'il dia? Saja penuh sikit. Dia 3 huruf je. Dia asal pada 3 huruf. Kalau 3 huruf senanglah guna wazan fa'ilun. Karihun. 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 So ini isim fa'il. Benci Makruh mana makruh ni? Makruh ni kita tak masuk lagi lah tajuk ni. Cuma saya bagi tahu je lah. So makruh ni akan jadi isim maf'ul. Kita tak belajar lagi sajalah tunjuk. Isim maf'ul.
Karihun isim fa'il, orang yang benci. Isim fa'il. Ini kita belajar dalam. Kataba katibun, kataba tulis, katibun orang yang menulis. Karihun orang yang membencilah. Makruh isim maf'ul, isim maf'ul maksudnya yang di. Contoh maktub ditulis, makruh dibencilah. Ringan saja. Lepas tu. Okey. Habis. Cuba i'rab ni. Jalasa. Okey, cuba i'rab tawil. So jalasa duduk. Jalasa duduk, talib belajar ataupun daris, ala atas, ini maq'ad lah. Selalu hampa guna kursi je kan. So sini akan jadi maq'ad, maq'ad pun kursi lah. Ataupun BI dia akan jadi bench. Bench tu macam kursi kantin kan. Kursi kantin yang panjang tu. Bench. Panjang. Ya, kursi panjang. Apa tu nama dia? Kantin. Kursi kantin. Kursi kantin. Saya nak tulis ni. Duduk, belajar, atas, bench lah. Tapi panjang macam. Tawil tu panjang. Bench yang panjang. So cuba i'rab at-tawil. Sekarang ni tawil ni, tengok tawil ada alif lam, maq'ad pun ada alif lam. So confirm lah sini na'at. Saya buat merah lah. Okay, cuba i'rab tawil kat sini. Okay, cuba i'rab tawil. Saya tak buah baris lah dekat dal tu, maq'ad tu. Nanti hampa tahu pula. Dan saya pun tak berbaris kat lam ni. Cuba fikir. Apa i'rab dia? Tawil. Marfu' domah. Maf'ul bih. Tak, dia bukan maf'ul bih. Ada jawapan. Ada huruf jar. Okay, ada jawapan marfu' bidomah. Ada jawapan lain? Selain pada marfu' bidomah. So, tawil ni kita tahu na'at lah. Tulis saya na'at. Cuma nak tahu hukum je. Nak tahu hukum. Lepas tu nak tahu baris. Biasalah. Kalau nak i'rab mesti kita nak tahu hukum, nak tahu baris. Apa agak-agaknya? Okay, fikir dulu. Saya buat ayat yang kedua. Na'at mabni ala sukun. Mabni tu kan? Mabni tu kan? Level tinggi dah tu mabni tu. Bukan? Bukan lah. Sukun lah. Sukun tak bisa bos. Sukun ni selalunya akan ada dekat fi'il sahaja. Isim dia takkan menerima sukun. Fi'il dia takkan menerima baris bawah ataupun majrur ataupun kasrah. Tu kelebihan lah setiap-setiap tu. So ni ayat pertama, cuba fikir dulu. So ayat yang kedua. Okay, Isim ni na'at lah. Na'at, kan? Na'at majrur bi kasrah. Na'at majrur bi kasrah. Kenapa? Sebab dia lepas huruf jar. Isim majrur. Ustaz Majrur. Pokemon. Pokemon? Ustaz Pokemon. Siapa jawab tadi sebelum Wafi jawab tu? Siapa jawab tadi sebelum Wafi jawab tadi? Afiq. Ya. Oh, Arif. Arif. So, it's Arif. Betul. So, na'at kat sini akan jadi hukum majrur. Saya tak tunjuklah kat sini. Kat kotak-kotak ni. Saya tunjuk kat sini. Na'at majrur. Okay, majrur ni khusus untuk baris bawah. Majrur bi kasrah. Kasrah ni baris bawah lah. So automatik kita akan dapat sini tawili. Kenapa sini baris bawah? Sebab man'ud dia kat sini, man'ud dia maq'ad ataupun bench baris bawah. Kan? Na'at kan kena ikut man'ud. Na'at ada alif lam, man'ud pun ada alif lam. Na'at ni baris bawah. Kenapa? Sebab man'ud ni baris bawah. Kenapa man'ud sini baris bawah? Sebab ada ala. Ala ni kan termasuk dalam zaraf ataupun tempat. So bila masuk dalam tempat ataupun kedudukan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. So selepas tempat macam ni, kedudukan, dia akan jadi baris bawah lah. Sini baris bawah.
Ataupun kita boleh kata ala ni sebagai huruf jar. Huruf jar, selepas huruf jar akan jadi baris bawah lah. Terus baris bawah atau will pun akan jadi baris bawah. Okey, cuba yang ni pula. Atakallamu. Okey, apa makna atakallamu? Hendak melakukan. La, ma makna atakallamu? Atakallamu Mengatakan. mengatakan. Okey, siapa yang mengatakan? Saya. Siapa? Saya. Okey, good. Macam mana tahu saya? Sebab ada alif hamzah depan ni. Ingat balik tasrif fi'il mudhari', ada alif hamzah depan, itulah sebagai saya, ana. So atakallamu So atakallamu an al-qissah al-qasirah. Qissah ni kisah lah. Cerita pendek. Saya bercakap tentang cerita pendek Japan. Okey, cuba i'rab qasirah. Cuba i'rab qasirah. So yang ni akan jadi saya bercakap ataupun saya mengatakan pun boleh tentang cerita pendek. So apa i'rab qasirah dekat sini? Betul dia na'at lah, macam biasalah na'at. Sebab kita tajuk na'at kan. Bukan. Na'at. Na'at. Majrur. Okey. Na'at majrur. Kenapa majrur? Saya nak tahu sebab je. Kenapa majrur? Sebab Betul? lepas huruf jar. Ya betul, ada huruf jar an. Ada huruf jar an. Lepas tu sini akan jadi baris bawah lah al-qissati. So bila sini man'ud baris bawah, man'ud ada alif lam, na'at pun ada alif lam, na'at pun baris bawah lah. So na'at ikut hukum yang depan. So beritahu dia na'at. Apa hukum dia? Hukum dia majrur. Majrur bil kasrah pun boleh. Bil kasrah. So, na'at ni dia boleh jadi hukum majrur, dia boleh jadi hukum marfu', boleh jadi hukum mana mansub tadi? Mansub. So na'at ni dia ada hukum, banyak hukum dia. So na'at boleh jadi baris atas fathah, na'at boleh jadi dhammah baris depan, na'at juga boleh jadi kasrah. Tentu dia fleksibel lah. Dia tak tetap macam khabar marfu' bi dhammah, fa'il marfu' bi dhammah, mubtada marfu' bi dhammah. Na'at dia macam-macam. Tentu je lah setakat ni. So untuk hari ni kita dah cover nombor 3. Syarat yang ketiga, na'at kena ikut hukum dan baris man'ud. Okey, ni senang lah. So yang kedua ni dah minggu lepas dah, tak ada alif lam. Yang pertama pun minggu lepas juga. Okey, cuba satu lagi. 3. Semua, apa merah? Okay. Apa nama merah lah. Okey, ketiga. Okey. Najlisu. Tak malah. Nashrabu. Nashrabu. So, ma makna nashrabu? Kami minum. Ya, macam mana tahu ada kami? Nah. Nah. So, tasrif fi'il mudhari' kalau ada nun kat depan, tamilu makna nahnu. Membawa maksud nahnu, kami. Nahnu nashrabu, nak minum apa? Al-asir. So, asir is juice lah. Kami minum jus. Okey. Nashrabu. Sini ada fa'il syaraba, minum. Sini ada fa'il dia nahnu, nun. So sini ada fa'il, asir akan jadi maf'ulun bih. Nahnu nashrabu al-asira. Macam tu. Tapi saya tak mau buat na'at dekat maf'ulun bih. Nahnu nashrabu al-asira ma'a. Saya nak buat ma'a.
Maaf. Okey. Ni dah. Sorry. Okey. So, maksud dia kat sini akan jadi nashrabu, kami minum. Al-asir, asir maksudnya jus. Ma'a bersama, together, bersama-sama. Al-walad maksud dia kanak-kanak. Ataupun budak lah, saya buat kanak-kanak panjang. Budak lelaki. Walad tu maksudnya budak lelaki. As-saghir maksudnya kecil lah. Kecil. Okey, apa i'rab as-saghir kat sini? Soalan saya, apa i'rab as-saghir kat sini? Alim. Ya. Ma'a tu kan, dia masuk kat bahagian mana? Dia masuk kat bahagian mana? Maksud dia masuk dekat huruf jar bahagian kasrah ke ataupun dia masuk dekat sukun? Okey, ma'a ni dia masuk macam ala. Ala dia boleh masuk dalam huruf jar, boleh masuk dalam apa? Zaraf. Tu saya buat zaraf form 5 lah, form 5. So ala boleh jadi tempat huruf jar. So huruf jar contoh lepas huruf jar semua akan di baris bawah lah. Ala, fi, an, bi, di, huruf jar dengan apa tu nama dia? Zaraf. Zaraf ni macam tempat lah. Maksudnya depan, belakang, kedudukan. Kedudukan. Kiri, kanan, atas, bawah. An masuk dalam huruf jar. So apa-apa yang lepas huruf jar akan jadi baris bawah lah. So sekarang ni kita ada ma'a. So balik pada soalan siapa tadi? Afiq kot. Balik pada soalan tadi, ma'a masuk ke mana? Ma'a masuk dalam zaraf. Zaraf ni maksudnya kedudukan lah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Pagi, petang, siang, malam. Nantilah kita masuk. Okey, cuba i'rab qasirah. Qasirah pula dah, saghir. Apa jadi qasirah? Saghir. Sorry, afwan. Lain. Okey, cuba. Nashrabu al-asira ma'a al-walad as-saghir. Apa i'rabnya? Betul lah nak Okey, nak lagi. Yang picak lu, saya buat soalan. Majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar. Ma'a bukan huruf jar. Ma'a dia masuk dalam zaraf. Zaraf kedudukan. So, maju bikasrah kenapa? Nak tahu kenapa je. Why. So, yang keempat. Contoh nak buat apa? Yanamu. So, yanamu. Apa jadi merah? Yanamu al-qittu. Kucing tidak. Yanamu al-qittu. So al-qittu kat sini akan jadi fa'il. Sebab apa fa'il? Sebab sebelum dia ada fa'il. Yanamu al-qittu fa'il. Okey, cuba i'rab kabir pula. Saya ubahkan dulu lah. Cuba i'rab kabir pula. Apa i'rabnya? Oh, dia ke bawah dah. So, sini akan jadi maksud. So, yanamu hari-hari duk buat lah. Kucing
tidur. Fauqa tu atas meja al-kabir yang besar. So, fauqa ni sama dengan geng ma'a. So, dia masuk dalam zaraf. So, zaraf is kedudukan. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua tu lah. So, siapa tadi? Fauqa. Fauqa. Zaraf lah. Okay. Apa i'rab kabir? So, tempat dia kita tahulah na'at. Okay, na'at. Okay, apa hukum dia? Apa hukum dia? Apa baris dia? Okay, bila kita cakap pasal zaraf, selepas zaraf sama dengan huruf jar. So, huruf jar sama dengan zaraf, maksudnya dari segi hukum sama. So, ma'a pun masuk dalam zaraf, fauqa pun masuk dalam zaraf. Apa-apa yang zaraf, selepas dia akan jadi baris bawah lah. So, fauqa selepas ni akan jadi al-maktabi. Lepas tu akan jadi al-kabiri. Macam tu je. So, na'at kat sini akan jadi majrur. Majrur bil kasrah. Macam tu saja. Okey, ada soalan setakat ni? Hari ni kita tengok syarat yang ketiga sahaja. Syarat yang ketiga, na'at kena ikut hukum dan baris lah. Tu je kita nak tengok hari ni. Minggu depan kita nak masuk na'at ikut bilangan man'ul lah. Ini panjang sikit lah cerita dia. So, na'at kena ikut hukum dan baris man'ul. Okay, ada soalan setakat ni? Ya, ada. Okay, try buat soalan yang kelima. Yang lima ni boleh kena cakap dalam kelas ke ataupun latihan dalam buku ke apa ke? Berapa? Nombor 5 ni latihan tulis ke apa? Bertulis? Maksudnya? Latihan ke? Ke just cakap je apa jawapan dia? Cakap je. Oh, okey. Sebab ni nak train je. Macam mana nak kenal na'at ni? Yastayqizu. So, yastayqizu, okey. Yastayqizu ialah lawan pada yanamu. So, yanamu is tidak. Yastayqizu bangunlah. Bangun pada tidak. Yastayqizu. Apa? Yastayqizu as-sabi. So, sabi ni baby lah. Yastayqizu as-sabi. Sabiyu. Bateri? Baby. 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 As-sabiyu means an-noun al-gharib. Okay, apa i'rab al-gharib kat sini? Gharib ni maksudnya tidur yang lena lah. Apa i'rab dia? Okay, sebelum tu saya buat maksud lah. Maksud dia akan jadi bangun bayi daripada tidur lena. Okay. Sekarang ni nak tanya apa i'rab gharib kat sini? Gharib. So, gharib kita tahu. Gharib ni ada alif lam, an-naun pun ada alif lam. So, automatik kat sini akan jadi na'at lah. Na'at pada sini. So, kita beritahu dia dulu na'at. Ada soalan ke? Baik. Ini korek.
Okey, kita bagi tahu je dulu Na'at. Na'at hukum dia apa? Tak tahu. Okey, Na'at kat sini apa i'rab dia? Isim majrur. Isim majrur kat sini dengan Naomi. So, kalau Naomi isim majrur, Na'at pun sini akan jadi majrur lah. Majrur. So, majrur bil kasrah. Sebab tak ada alif lah, tak ada alif nun, tak ada waw nun, tak ada ya nun. So, menunjukkan mufrad. Kalau mufrad selalu kasrah je lah. Okay, try lagi. Ya, al-amil. Amil ni pekerja lah. Al-amilu. Al-amilu. Ya'malu. Okey, cuba i'rab al-jayyid kat sini. Okay, kat sini maksud dia akan jadi al-amil tu pekerja lah. So, pekerja yang malu atau melakukan ataupun kerja lah. Kerja yang malu lah. Okay, pekerja ataupun kita boleh kata pekerja buat kerja dengan baik. So, apa i'rab al-jayyid kat sini? Cuba apa i'rab al-jayyid kat situ? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Astaghfirullahaladzim. Na'at mansub. Na'at mansub. Betul. Na'at mansub. Kejut saya maf'ul bih. Mansub bi Fathah. Ya, fathah je lah. Fathah. Okey. Dia mansub. Betul dia mansub. Kenapa? Sebab kat sini. Ya'malu al-amala. Kenapa amala? Sebab sini maf'ul bih. Maf'ul bih mansub bi fathah. So sini apa akan jadi al-jayyida. Al-jayyida yang baik. Jayyid. Okay, good. So na'at mansub bi fathah. Okay, try yang kedua. Okay. Ini saya nak buat ayat. Itu untuk okay. Ini ayat ini mungkin apa familiar kot. Okay. So maksud dia akan jadi yu'malu. Yu'malu. Yu'malu kalau sini ya'malu. Sorry. Kalau sini ya'malu. Soalan ke-8 yu'malu. Apa beza dia? Apa beza ya'malu dengan yu'malu? Tak melakukan. Oh bukan ni. Terbalikkan fa'il jadi. Mari tak fa'il. Bukan. Okey, mana satu aktif, mana satu pasif? Aktif atas, pasif bawah. Ya, betul. So ya'malu aktif, yu'malu pasif lah, dilakukan. So kat sini akan jadi maksud dilakukan kerja dengan baik. Dengan baik boleh, dengan kemas boleh, dengan teliti boleh. Sebab jayyid tu luas maksud dia. Dia banyak maksud. Yu'malu tu naik fa'il lah boleh. Okey, baru nak tanya dah jawab dah. Okey, soalan saya apa i'rab al-jayyid kat sini? So dia tak sama dengan atas dah lah. Atas tadi na'at mansub bil fathah sebab dia ikut amal ni mansub. Maf'ul bih mansub. Marfu'. Marfu'. Okey, jayyid kat sini akan jadi na'at. Okey, na'at. Tadi sebut marfu', kenapa marfu'? Sebab belum dia naik fa'il. Okey, good, betul.
dia ikut naib fa'il. Kalau sini ayat pasif, sini akan jadi naib fa'il. Al-amalu. Sedangkan tadi ayat asal dia al-amala. So, naib fa'il kita buang maf'ul bih lah. Buang maf'ul bih tu yang jadi naib fa'il. Sini akan jadi al-jayyidu. Dia akan ikutlah sebelum ni. Dia akan ikut man'u dia. So, amalu naib fa'il marfu' bi dhammah. Jayyid pun akan jadi na'at marfu' bi dhammah. Macam tu saja. Okey. Last soalan last. Ya, ada soalan? Yang sebelum fa'il tu kan, dipanggil naib fa'il kan. Okey, yang ni amal ni Yuk malu. Yuk malu. Okey, naib fa'il dekat amalu. Tak apa saya tulis kat sini. Lalang kita revise sikit lah. So, yuk malu dengan satu lagi kita ada al-amalu. So, al-amala. Tadi al-amala maf'ulun bih mansub bil fathah. Sekarang ni kita ada al-amalu. Al-amalu yang kat sini akan jadi naib fa'il. Naib al-fa'il. Naib fa'il ni asal dia mesti maf'ulun bih lah. Marfu' bi dhammah. Okay, sebab tu bila naib fa'il ni marfu' bi dhammah, dia akan jadi juga man'ut. Man'ut pada na'at. So sebab tu kat sini jayyid ni akan jadi marfu' bi dhammah juga. Okay, soalan tadi balik pada soalan yuk malu. Yuk malu sini apa? Kita bagi tahu dulu. Yang ni kamu tak i'rab lah, sajalah nak beritahu. Sini kan fa'il mudhari'. Bagi tahu fa'il mudhari' dulu. Al-fi'lu al-mudhari'. Okay, macam nak tahu dia fa'il mudhari'? Sebab ada mula dengan ya. Mula dengan ya, kalau tak ada ya mungkin boleh jadi fa'il madi. Okay. Fa'il mudhari' kita ada majhul, kita ada maklum. So majhul tu pasif, maklum tu aktif. Fa'il mudhari' sini akan jadi al-fi'lu al-mudhari' al-majhul. Tu je. Al-majhul. Fa'il mudhari' majhul. Yang ni kamu tak perlu tahu lah, sajalah nak beritahu. Marfu' bi dhammah juga. I'rab fa'il ni nanti kita belajar time form 5 nanti. Tak silap lah. Time form 5 nanti baru belajar i'rab fa'il. Fa'il mudhari' apa i'rab dia, fa'il madi apa i'rab dia. Ini saja beritahu lah. Okey, ada soalan setakat ni. 11 minit. Soalan? Ya dah. Okay, kalau tak ada soalan nanti saya bagi latihan lah dekat grup. Kalau tak ada